M01 Asas Komunikasi Pekerjaan. Submodul 2 Komunikasi lisan dan bertutur mengikut kesesuaian. Kertas submodul 2 akan menerangkan berkenaan tujuan, pengenalan. Yang pertama, komunikasi oral. Yang kedua, bahasa dan format yang sesuai. Yang ketiga, kaedah asas komunikasi. Yang keempat, bahasa gerak-geri dan gerak isyarat. Dan yang kelima, cara penyampaian maklumat dan idea kesedaran budaya. Kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai menghuraikan komunikasi oral, bahasa dan format yang sesuai, kaedah komunikasi asas, bahasa gerak-geri dan gerak isyarat, cara penyampaian maklumat dan idea serta keperluan kesedaran budaya. Komunikasi lisan terbahagi kepada dua, iaitu komunikasi oral dan komunikasi bertulis. Komunikasi oral bermaksud komunikasi melalui pertuturan atau perbualan langsung. Ia lebih bersifat semula jadi dan komen atau pernyataan yang boleh dijawab dengan segera. Komunikasi oral memerlukan kemahiran dalam diri penutur dan pendengar untuk memberi tindak balas kepada bahasa gerak-geri masing-masing. Mereka juga perlu mahir menjawab secara spontan. Bentuk komunikasi oral. Terdapat 7 bentuk komunikasi oral yang lazim, iaitu: yang pertama, komunikasi intrapersonal ialah pertuturan dalam diri sendiri, iaitu pertuturan dalam hati dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, apabila kita perlu membuat keputusan penting atau mempelajari sesuatu tentang diri sendiri, komunikasi intrapersonal merupakan suatu bentuk pemikiran dalaman yang menggunakan bahasa untuk meluahkan pemikiran. Selalunya, ia meningkatkan kesedaran diri sendiri dan mengasah kemahiran berfikir. Yang kedua, komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara beberapa individu. Bentuk komunikasi ini mungkin meliputi konteks tidak peribadi hingga ke konteks sangat peribadi. Komunikasi tidak peribadi ialah ketika perbualan itu berlangsung dengan individu yang tiada hubungan peribadi. Komunikasi peribadi pula biasanya berlaku dengan rakan baik, ahli keluarga dan rakan sekerja. Komunikasi interpersonal boleh berlangsung secara berhadapan maupun melalui saluran media elektronik seperti persidangan video, ruang sembang, email dan Twitter. Yang ketiga, komunikasi dalam kumpulan kecil. Biasanya melibatkan 5 hingga 10 orang. Bentuk komunikasi seperti ini lebih kepada memenuhi keperluan hubungan seperti hubungan persahabatan, keluarga dan hubungan intim. Serta dalam situasi yang berbangkit seperti untuk menentukan tindakan disiplin atau menyelesaikan konflik. Dalam situasi tersebut akan wujud peluang bertukar fikiran, menyelesaikan masalah dan perkongsian pengalaman. Di tempat kerja, kumpulan kecil ini bertemu untuk membincangkan isu berkaitan kerja, menyelesaikan masalah atau untuk tujuan membina pasukan. Yang keempat, komunikasi awam. Juga dikenali sebagai pengucapan awam dan melibatkan komunikasi antara seorang penceramah dengan khalayak ramai. Khalayak ini mungkin terdiri daripada beberapa orang sahaja atau berjumlah ribuan atau jutaan pendengar. Matlamat penceramah biasanya untuk memberitahu atau memujuk khalayak untuk bertindak, membeli atau berfikir mengikut keadaan tertentu. Misalnya, seorang guru menerangkan tentang kod tata susila atau peraturan sekolah di perhimpunan,
ataupun seorang ahli politik membuat ucapan tentang bagaimana dia akan menangani sesuatu isu untuk memenangi undi. Seseorang eksekutif pula mungkin membuat pembentangan perniagaan untuk mendapatkan jualan yang tinggi. Yang kelima, komunikasi massa ialah komunikasi yang disebarkan daripada satu sumber kepada penerima atau pendengar yang ramai di seluruh dunia. Biasanya ia berlaku melalui media seperti filem, radio, video dan televisyen. Saluran moden komunikasi massa seperti internet dan blog boleh menjadi sangat berkesan dan berkuasa kerana maklumat tersebar secara serta-merta. Yang keenam, komunikasi korporat ialah komunikasi yang berlaku antara ahli dalam sesebuah organisasi. Perhubungan sesama kumpulan, bersidangan bersama rakan sekerja, perbualan dengan penyelia atau pengurus, memberi penerangan dan arahan kepada pekerja. Temuruga dan membuat pembentangan adalah antara contoh-contoh komunikasi korporat. Yang ketujuh, komunikasi antara budaya adalah komunikasi antara individu yang berbeza budaya dan etniknya. Dunia semakin menjadi perkampungan global dan setiap negara mempunyai rakyat dari berbilang kumpulan etnik. Oleh itu, amatlah penting untuk mengenalpasti perbezaan amalan komunikasi budaya yang berlainan jika ingin mengekalkan keharmonian dan persefahaman antara budaya dan bangsa yang pelbagai. Misalnya, di kebanyakan negara Asia, pelajar-pelajar akan jarang bercanggah atau tidak bersetuju pendapat dengan guru mereka kerana perbuatan itu dianggap biadab. Di negara barat pula, ia merupakan suatu yang normal untuk pelajar-pelajar melibatkan guru mereka di dalam perdebatan dan perbincangan. Mengenali dan menghormati amalan komunikasi budaya bangsa yang berbeza adalah sangat penting. Bahasa dan format yang sesuai. Untuk menghasilkan komunikasi berkesan, perlu mengambil kira khalayak yang menjadi sasaran. Di tempat kerja, harus sentiasa memastikan supaya menggunakan bentuk bahasa yang sesuai ketika berkomunikasi. Pastikan sentiasa bertutur dengan sopan untuk memupuk persefahaman dengan semua orang dalam apa jua bentuk komunikasi. Jika boleh, bertuturlah dalam bentuk yang ringkas. Elakkan bercakap dengan panjang lebar atau menggunakan kata-kata yang sukar dan tidak perlu. Gunakanlah ungkapan yang jelas untuk mengelakkan sukar difahami. Gunakan format yang sesuai. Setiap organisasi menggunakan bentuk sapaan atau ungkapan tertentu atau menganggap sesetengah bentuk komunikasi lebih sesuai daripada bentuk lain untuk tujuan tertentu. Jadi, pelajarilah cara menggunakan format-format ini dengan betul. Ketiga, kaedah asas komunikasi. Pelbagai kaedah komunikasi boleh digunakan bergantung pada situasi tertentu. Sesetengah bentuk komunikasi berguna dan sesuai digunakan dalam sesuatu situasi, tetapi tidak semestinya dianggap sesuai dan beretika dalam situasi yang lain. Sebagai contoh, apabila seorang pekerja ingin melaporkan kepada ketuanya, dia perlu memberikan laporan menggunakan format dan tata bahasa yang formal serta data yang realistik. Tidak profesional sekiranya membuat nota di halaman Facebook ketuanya kerana Facebook ialah media sosial yang tidak formal dan tidak sesuai digunakan untuk perbincangan rasmi. Semasa bekerja, amat penting bagi kita menggunakan kaedah komunikasi yang sesuai pada setiap masa. Kaedah komunikasi oral. Komunikasi oral atau secara pertuturan boleh dibuat melalui media berikut. A. Perbualan bersemuka. B. Perbualan telefon. C. Temuduga. D. Persembahan. E. Perbincangan. F. Mesyuarat. G. Ceramah. H.
Ucapan. I. Video melalui telefon. J. Persidangan video iaitu gabungan audio dan video. K. Fail media digital. L. Protokol penyuaraan internet, misalnya Skype. Walaupun kebanyakan komunikasi mungkin akan dilakukan secara bertutur, cara ini ada kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihan komunikasi oral. A. Wujudnya kefahaman dan ketulusan yang tinggi dalam komunikasi melalui pertuturan kerana ianya di antara perseorangan. B. Tiada elemen tegar dalam pertuturan. Pertuturan biasanya bersifat fleksibel dan membenarkan perubahan dalam keputusan yang telah diambil. C. Maklum balas berlaku secara spontan dalam pertuturan, maka keputusan boleh dibuat tanpa bertangguh. D. Pertuturan bukan saja menjimatkan masa, bahkan wang dan tenaga. E. Pertuturan ialah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Konflik dapat diselesaikan melalui perbincangan. F. Pertuturan ialah elemen terpenting dalam semangat berpasukan. G. Pertuturan menggalakkan sikap terbuka dan merangsang semangat sesama pekerja dalam organisasi. H. Pertuturan merupakan cara terbaik untuk menyampaikan maklumat ataupun hal sulit dan peribadi. Kelemahan atau kekangan komunikasi oral. A. Bergantung hanya kepada pertuturan mungkin tidak memadai dalam komunikasi perniagaan kerana ini memerlukan komunikasi yang formal dan terancang. B. Pertuturan kurang boleh dipercayai daripada komunikasi bertulis kerana ia lebih bersifat tidak formal dan kurang tersusun. C. Pertuturan dalam interaksi harian menjimatkan masa tetapi dalam mesyuarat, ucapan yang panjang mengambil masa dan ada kalanya tidak produktif. D. Pertuturan tidak mudah dikekalkan dan akan berubah-ubah sifatnya. E. Kemungkinan timbul salah faham jika maklumat yang diberikan tidak lengkap. F. Memerlukan perhatian dan sikap terbuka penerima atau khalayak. G. Pertuturan seperti ucapan tidak sah digunakan sebagai rekod undang-undang kecuali dalam kerja penyiasatan. Komunikasi bertulis. Bentuk bertulis lebih sesuai digunakan apabila maklumat terperinci perlu disediakan, seperti maklumat angka dan fakta. Jenis komunikasi bertulis di tempat kerja adalah seperti berikut. Yang pertama, surat. Yang kedua, perkeliling. Yang ketiga, memo. Yang keempat, notis. Yang kelima, laporan. Yang keenam, minit mesyuarat. Dan yang ketujuh, email. Bahasa gerak-geri dan gerak isyarat. Senyuman, gerak isyarat dan pergerakan badan tertentu menghantar mesej kepada orang di sekeliling anda. Inilah yang dikatakan bahasa gerak-geri. Bahasa gerak-geri akan mempengaruhi pandangan orang lain tentang kita. Begitu juga pandangan kita sendiri tentang orang lain atau angin, mood. Mereka akan dipengaruhi oleh bahasa gerak-geri mereka. Bahasa gerak-geri dan gerak isyarat boleh memberi petunjuk dan maklumat tambahan dan makna melebihi pertuturan. Ianya boleh, yang pertama, mengukuhkan atau mengubah suai apa yang dikatakan sebagai contoh. Orang mungkin mengangguk kepala apabila mereka berkata ya atau untuk menekankan bahawa mereka bersetuju dengan orang yang lain. Yang kedua, menyampaikan maklumat mengenai keadaan emosi seseorang. Yang ketiga, menentukan atau mengukuhkan hubungan antara beberapa orang. Yang keempat, memberi maklum balas kepada seseorang. Yang kelima, mengawal aliran komunikasi. Contohnya dengan isyarat kepada orang lain bahawa
mereka telah selesai berbicara atau ingin mengatakan sesuatu. Mentafsir bahasa gerak-geri dan isyarat tidak selalunya mudah. Cara komunikasi dipengaruhi oleh konteks ketika ia berlaku. Sebagai contoh, anggukan kepala antara rakan-rakan sekerja dalam mesyuarat mungkin membawa maksud tertentu. Akan tetapi, isyarat yang sama mungkin membawa maksud yang berbeza apabila digunakan dalam menyapa seseorang yang kita kenal ketika melihatnya di seberang bilik yang sesak. Lebih rumit lagi, biasanya tidak mungkin untuk mentafsir isyarat atau ungkapan yang tepat dengan tepat tanpa mengetahui konteksnya. Budaya juga memainkan peranan yang penting dalam mentafsirkan bahasa gerak-geri dan gerak isyarat. Bahasa gerak-geri ada yang positif dan ada yang negatif bergantung kepada postur iaitu kedudukan atau posisi badan kita. Bahasa gerak-geri positif disampaikan melalui postur terbuka, manakala bahasa gerak-geri negatif disampaikan melalui postur tertutup. Kedua-dua jenis kedudukan badan ini membolehkan dan mencerminkan tahap keyakinan dan status seseorang serta keterbukaannya terhadap orang lain. Yang pertama, postur terbuka. Postur terbuka biasanya menyampaikan sifat terbuka serta kesediaan mendengar atau memberi perhatian kepada orang lain. Contoh postur terbuka ialah duduk dengan kedua-dua tangan diletakkan di atas tempat sandaran tangan kerusi ketika menghadap seseorang. Yang kedua, postur tertutup. Postur tertutup mungkin menandakan rasa tidak selesa atau tidak berminat. Seseorang yang menunjukkan postur tertutup akan duduk dengan tangan atau kakinya bersilang atau dalam keadaan yang sedikit menghadap ke arah lain dari orang yang sedang berinteraksi dengannya. Bahasa gerak-geri perlu sentiasa positif kerana ia menyampaikan mesej kepada orang yang bercakap dengan kita. Berikut ini ialah beberapa petua. Yang pertama, jangan membongkok atau mengelak orang yang sedang bercakap dengan kita. Badan harus tegak tetapi bukan tegang. Yang kedua, buat hubungan mata tetapi jangan menjeril. Yang ketiga, angguk sekali-sekala tanda mengiktiraf hal penting dalam perbualan. Yang keempat, berdiri dengan menggenggam tangan secara longgar di hadapan badan. Jangan menyilang di dada. Yang kelima, jangan bergerak-gerak dengan gelisah. Pencerminan. Pencerminan ialah peniruan isyarat bukan lisan seseorang yang lain dan biasanya berlaku tanpa disedari. Pencerminan mewujudkan hubungan dan persefahaman yang lebih baik dengan individu yang kita cerminkan. Sebaliknya, orang yang kita cerminkan itu pula akan berasa seperti mempunyai hubungan yang lebih baik dengan kita. Pencerminan isyarat bukan lisan orang lain menunjukkan kita memberi perhatian kepadanya dan bersetuju dengan kata-katanya. Cara penyampaian maklumat dan idea. Dalam situasi biasa dan tidak formal, kita mudah bercakap dan tidak teragak-agak berkomunikasi dengan orang yang lain. Akan tetapi, dalam situasi formal dan rasmi, ramai orang berasa gementar dan tidak mudah bercakap. Bercakap secara berkesan dalam situasi formal memerlukan latihan dan juga amalan di samping kemahiran. Berikut ialah beberapa petua yang akan membolehkan anda menyampaikan idea dengan jelas. Yang pertama, bahasa yang mudah difahami. Ingatlah bahawa bahasa percakapan seharian boleh mengelirukan orang lain. Gunakanlah bahasa yang lebih mudah difahami pendengar. Yang kedua, ilustrasi. Kaji selidik telah membuktikan bahawa lebih 60% orang ramai cenderung memahami maklumat dengan lebih berkesan jika maklumat ini disampaikan dalam bentuk visual dan ilustrasi.
Ilustrasi ini boleh menarik perhatian pendengar. Yang ketiga, idea tersusun. Idea yang tersusun akan membolehkan pendengar kekal pada tahap yang sama kerana mereka lebih gemar pada idea yang jelas dan tersusun. Yang keempat, fokuskan perbincangan kepada perkara utama. Bincangkan perkara yang difikirkan paling penting dan jangan bebankan pendengar dengan maklumat yang tidak perlu. Yang kelima, ringkaskan. Rumusan anda akan menjelaskan maksud anda dan pendengar akan berupaya mengekalkan maklumat yang telah diberikan. Kesedaran budaya. Sensitiviti budaya bermula dengan pemahaman bahawa terdapat perbezaan antara budaya. Kita perlu mengakui kenyataan bahawa wujudnya perbezaan serta persamaan budaya tanpa menilai perbezaan budaya tersebut, iaitu mana satu yang lebih baik atau mana satu yang lebih buruk atau mana satu yang betul atau mana satu yang salah. Mewujudkan kepekaan dan kefahaman tentang kumpulan etnik yang berbeza biasanya melibatkan perubahan sikap dalaman dan nilai-nilai seseorang. Membina kesedaran dan kepekaan memerlukan sifat keterbukaan dan fleksibiliti ketika berhubung dengan orang yang lain. Perlu membiasakan diri dengan ciri-ciri budaya tertentu, sejarah, nilai murni, sistem kepercayaan dan tingkah laku ahli-ahli kumpulan etnik yang lain. Kita tidak boleh belajar segala-galanya tentang budaya lain, tetapi kita boleh memupuk kesedaran budaya kita. Berikut adalah beberapa cadangan kesedaran budaya. Yang pertama, mewujudkan kesedaran. Perhatikan sikap pilih kasih dan prejudis sendiri. Sedar akan norma budaya, sikap, kepercayaan dan kepelbagaian nilai. Yang kedua, jangan biarkan perbezaan budaya menjadi asas kepada kritikan dan pertimbangan. Yang ketiga, mewujudkan persahabatan dengan perasaan saling menghormati dan keinginan untuk memahami. Yang keempat, bersikap jujur dan tunjukkan yang anda ambil berat tentang orang lain dan ikhlas mahu membantu. Yang kelima, ambil masa untuk mendengar. Jika anda tidak faham atau anda tidak difahami, ambil masa untuk mengetahui mengapa atau bertanyakan soalan. Yang keenam, peroleh pengetahuan mengenai budaya lain dengan menghadiri kelas atau seminar atau membaca buku atau menonton filem mengenai budaya lain dan menghadiri acara kebudayaan ataupun perayaan. Membangunkan sikap kompeten budaya merupakan suatu proses yang berterusan. Penting untuk kita melihat semua orang sebagai individu yang unik dan menyedari bahawa pengalaman, kepercayaan, nilai-nilai dan bahasa mereka mempengaruhi cara berinteraksi dengan orang lain, juga dengan masyarakat yang lebih umum. Kita juga harus sedar bahawa wujud perbezaan wujud dalam budaya. Anggapan bahawa semua ahli sesuatu kumpulan etnik, bahasa atau agama berkongsi satu budaya yang sama adalah tidak tepat.